Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Rahmatullah wabarakatuh. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir, alaika yasir, wa tammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia. Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dan sudi bersama-sama dengan Zamanul Iman dalam kuliah asar hari ini dengan syaraf Safina An-Najah, Misbahud Dujjah, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa istiqamah duduk dalam majlis ilmu, masya-Allah. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahab pentadbiran Zamanul Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, dan sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina jataba. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa sahaja yang memberi manfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana. Jadikanlah semua itu bermanfaat bagi kami atas apa sahaja yang telah engkau ajarkan kepada kami. Wazidna ilma. Dan tambahilah kami semua dengan ilmu pengetahuan. Muka surat 61. Apa kata pengarang bahagian ketiga? Saya doa mudah-mudahan line saya dalam keadaan baik kerana di tempat saya sekarang petir sabung menyabung, hujan begitu lebat. Mudah-mudahan lancar insya-Allah. Bahagian ketiga, fiqh. Fiqh bab 1, iaitu bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab dia taharah ataupun kitabut taharah. Tapi ada nota kaki kat bawah tu. Peranan apa? Dia nak ceritakan sedikit berkenaan peranan fiqh. Ada orang dia pernah cakap begini. Kalau kita sedang menghadapi banyak masalah, apa penyelesaian yang Islam boleh berikan? Kerana dia fikir Islam tu adalah idea. Dia fikir Islam tu adalah creativity. Islam tu adalah inovasi. Islam tu adalah buah fikiran. Dia fikir gitu. Jadi bila dia ada banyak masalah begini, lalu dia kata, habis so apa penyelesaian daripada Islam? Dia minta penyelesaian daripada Islam, tapi yang dia maksudkan ialah dia ingin kreativiti, idea, buah fikiran, sesuatu yang lahir daripada inovasi sesuatu. Ada sebahagian orang saya pernah jumpa, dia menganggap agama itu mesti begitu. Jawapan dia, boleh jadi begitu dan tak mesti jadi begitu. Kerana agama Islam ni maksud penyelesaian yang ditawarkan agama Islam ialah garis panduan. Penyelesaian dia bukan mesti
creativity. Bukan mesti gitu. Penyelesaian dia bukan mesti idea baru. Bila idea baru je kita kata daripada Islam. Atau idea baru je kita kata dia tidak daripada Islam. Bukan. Bukan tentang itu. Tapi Islam menyatakan garis panduan. Maknanya satu garis yang mana kita ikut garisan itu sebagai panduan. Salah satu daripada garis panduan ialah nama dia hukum hakam fiqah. Hukum hakam fiqah. Itu yang nombor 42 nota kaki bawah tu. Baik. Kenapa dinamakan garis panduan? Okey, kita tengok. Peranan hukum syarak. Peranan hukum syarak terhadap kekuatan manusia dan terhadap keinginan manusia. Jadi peranan hukum syarak tu apa? Bukan dia ajarkan kita macam mana guna kekuatan semata-mata, idea. Bukan. Atau dia ajar kita macam mana nak gunakan nafsu kita. Bukan. Sebab dia ada beberapa perkara pada diri manusia ni, dia sebenarnya tak perlu diajar pun dia ada kecenderungan sendiri. Kecenderungan sendiri. Contohnya, dulu sebahagian orang-orang yang dia tidak liberal tapi dia terpengaruh dengan cara fikir liberal. Tapi dia tidak sepenuhnya liberal. Dia cakap, apa salahnya kalau kita perkenalkan pendidikan seks di sekolah? Apa salahnya kita perkenalkan subjek pendidikan seks di sekolah? Jadi kalimah dia berat bunyi dia, agak kasar bunyinya, agak kurang sopan bunyinya, tapi diletakkan depan tu dengan perkataan pendidikan. Supaya dilihat sebagai satu jalan untuk ajarkan. Untuk ajarkan. Ajarkan macam mana risiko mengandung, ajarkan macam mana mengelak mengandung, ajarkan macam mana penyakit itu tersebar, ajarkan macam mana kedudukan dan physical biology pada diri manusia, ajarkan tentang kesan perubahan hormon testosteron dengan hormon perempuan. Adalah dia punya ni, ajarkan macam-macam benda lah. Tujuan dia diletakkan dengan tujuan-tujuan yang baik. Sebagai contoh, supaya manusia tu dia tahu keadaan diri dia dan kemudian dia boleh buat keputusan yang betul tentang apa yang dia nak dalam hidup berkaitan dengan urusan itulah. Baik. Dari satu sudut, kita orang Islam sebahagiannya mengatakan tidak bersetuju. Sebahagian orang Islam tidak bersetuju subjek yang seperti itu diperkenalkan. Kenapa tidak bersetuju? Kerana ada sebab yang lain. Tapi bila mereka tanya pula, kalau gitu, kalau Islam adalah yang lebih baik, apa penyelesaian? Ini penyelesaian daripada kami. Iaitu masalah gejala sosial, mengandung dan sebagainya, sumbang mahram, mesti diselesaikan melalui pendidikan seks di sekolah. Kata mereka gitu. Baik. Sekarang sebahagian orang Islam tak setuju. Lalu ditanya, apa penyelesaian daripada Islam tentang perkara ini? Adakah Islam mesti menawarkan pula pendidikan seks bersih Islam? Sebenarnya tak berapa perlu ke arah seperti itu. Kenapa? Sebab Islam cara penyelesaian dia bukan mesti dengan idea yang baru, namun tidak menghalang idea yang baru selama mana tidak melanggar garis panduan asas. Maknanya Islam datang sebelum masalah terjadi, diberi garis panduan dulu yang mesti diikuti. Bukan semata-mata membuat dan menyusun, mengkurikulumkan idea merujuk kepada kes yang terjadi, bukan? Tapi Islam mengetengahkan garis panduan sebelum keburukan-keburukan terjadi. Itu cara dia. Tentang dah terjadi cerita lain. Tapi garis panduan sebelum. Oleh kerana itu, manusia ni dia ada 4 kekuatan, 4 jenis kecenderungan yang tak payah dididik pun dia ada kecenderungan itu. Tak payah diajar.
Dengan bahasa yang lebih kasar sikit, manusia ni seks tak payah diajar. Cuma perlu awal-awal dicegah untuk berlaku secara yang tidak halal atau haram dan mesti diterangkan batasnya dulu. Tentang kecenderungan kemahuan tu cerita lain. Kerana dia akan berkembang seiring dengan berkembangnya umur, akal, nafsu, pergaulan, pengalaman, pergaulan manusia itu sendiri. Okey, baik. Sekarang, baru saya masuk nota kaki 42 ni. Saya nak cerita 42 ni. Jadi apa peranan hukum syarak? Bukan mesti bagi idea baru. Tak mesti. Cuma dia fikir Islam bagi penyelesaian mesti bagi idea baru. Tak mesti. Idea baru atau idea lama, selama mana mengikuti garis panduan, dia selari dengan Islam. Walaupun kita tak namakan dia dengan nama Islam. Contoh, ada orang bagi nama perubatan di hospital. Dia tak bagi nama perubatan Islam. Tapi bila perubatan ruqyah, dia bagi nama perubatan Islam. Dari satu sudut macam okey. Dari satu sudut yang lain tak berapa bagus. Sebab perubatan kat hospital pun, selama mana dia mengikut garis panduan syarak, maka dia adalah perubatan Islam. Ruqyah, baca ruqyah, kalau melanggar garis panduan syarak, pun tidak layak dinamakan perubatan Islam. Bukan maknanya, oh saya tak pergi hospital, tapi saya buat perubatan Islam. Jadi dia nampak perubatan Islam adalah benda lain, dan perubatan hospital adalah benda lain. Klasifikasi dia berdasarkan yang mana dibuat kerajaan, yang mana dibuat perorangan. Yang mana kena charge ribu-ribu, yang mana kena bayar ratus-ratus. Dia punya cara klasifikasi itu berdasarkan kepada pengalaman dia melihat dan label-label yang dia belajar, dia lihat orang bagi label gitu. Sebenarnya kan bukan begitu. Perubatan hospital selama mana dia mengikut lunas-lunas panduan syarak, maka dia sedang melaksanakan perubatan Islam. Yang ruqyah ke, yang baca ayat ke apa ke, selama mana dia mengikut garis panduan syarak, maka dia juga adalah namanya perubatan Islam. Tapi kalau dia ruqyah tapi tak ikut garis panduan yang ditetapkan syarak, walaupun dia berserban, walaupun dia berjubah, walaupun zahirnya macam mengeluarkan ayat Quran, mungkin sahaja ia sudah terkeluar daripada nama perubatan Islam. Jadi kita kena hati-hati. Yang mana satu secara ilmu klasifikasi itu, dan yang mana satu klasifikasi itu secara percakapan orang awam semata-mata. Jadi bila kita dah belajar kat Gema Nuriman ni, kita nak cara fikir kita berdasarkan kepada ilmu. Bukan berdasarkan kepada apa yang di luar. Yang di luar kita tidak salahkan. Tapi kita kena ada cara fikir kita sendiri. Baik. Sekarang ni, oleh kerana manusia ni ada kecenderungan hawa nafsu, bila gunakan akal, terlebih nak guna akal. Bila ada nafsu, terlebih nak guna nafsu. Bila ada kekuatan fizikal, terlebih nak guna kekuatan fizikal. Maka Islam datangkan garis panduan. Garis panduan dan memainkan peranan, meletakkan batas dia. Okey, sekarang tengok dalam kotak tu. Ada 4 kekuatan asas manusia, keinginan asas manusia. Yang pertama, kekuatan akal. Quwwah natiqah. Kekuatan akal. Jadi kalau akal ni dia nak fikir malaikat ada ke tak ada, kita ni apa, dia semua nak gunakan akal. Tak boleh. Tak boleh. Jadi syarak hukum hakam fiqah menundukkan ke apa kita sebut dominasi, menundukkan, kita sebut sebagai apa, penguasaan akal tu mesti dikawal, ditunduk dengan yang namanya hukum hakam ibadah. Contoh, akal mesti diguna tapi tak boleh diletakkan lebih tinggi daripada peranan syarak dan hukum hakam ibadah. Contoh, orang kalau dia berwuduk, dalam keadaan dia itu berwuduk dengan cara menyapu khuf. Dia pakai satu kasut tipis kulit yang menutup kaki dia sampai atas buku lali, dengan physical khuf tu yang kuat dan tahan untuk dibawa jalan. Pada masa yang sama tidak mudah ditembus oleh air, bukan stokin kain, stokin benang, tapi dia pakai stokin bentuk kulit gitu. Maka ketika itu dia dengan cukup syarat, dia masa nak basuh kaki, dia dibolehkan untuk tidak
membuka khuf dan hanya menyapu khuf, tetapi sapuan yang dilakukan ke atas khuf itu adalah bahagian permukaan atas kaki, bukan bawah kaki. Kalau ikut akal, yang jalan-jalan tapak kaki, yang pijak-pijak tapak kaki, yang langkah-langkah tapak kaki, yang kemungkinan terkena habuk debu ataupun mungkin kekotoran tapak kaki. Tapi oleh kerana syarak ibadah mengatasi kekuatan akal manusia, maka dalam bab menyapu khuf, jawapan dia sapunya adalah di bahagian atas, permukaan atas kaki. Jadi diriwayatkan seorang sahabat, kalau tak silap saya, Sayyidina Ali, dia berkata, seandainya hukum hakam agama itu semata-mata dengan logik akal, nescaya menyapu khuf pastilah disuruh untuk menyapu di bahagian bawahnya. Tapi tidak di bahagian atas. Jadi kekuatan akal dikawal, ditundukkan, diseliakan, digaris panduankan dengan yang namanya fiqh ibadah contohnya. Baik. Kedua, manusia ni ada kekuatan pula yang namanya kesukaan, kecenderungan, minat, minat, rasa seronok pada urusan makan dan minum. Manusia itulah cerita dia, makan dan minum. Suka makan, suka minum, suka memperolehi perhiasan, suka dapatkan yang namanya kekayaan, maka fiqh datang untuk mengawal, menyelia, meletak garis panduan, namanya hukum muamalah. Kalau kamu bayar pinjam, berapa kena bayar semula. Kalau kamu meminjamkan, berapa kamu boleh tuntut semula. Kalau berhutang, apa syarat dia? Kerana ingin memiliki. Memiliki kita punya dan memiliki yang orang lain punya dengan cara membeli dan sebagainya. Itu kekuatan makan, minum dan memperolehi kemewahan digaris panduankan, dibataskan dengan fiqh muamalah. Yang ketiga, keinginan berhubungan atau bersetubuh. Kerana manusia tu memang dijadikan oleh Allah itu ada kemahuan itu. Fitrahnya ada keinginan begitu. Tak perlu diajar, tak perlu dipendidikankan pun. Dia memang akan ada. Bentuknya mungkin berbeza, tahapnya mungkin tak sama, cara fikirnya, cara keinginannya mungkin tidaklah sama, tidaklah serupa. Namun dia adalah benda yang fitrah yang Allah jadikan. Jadi Islam datang, letakkan hukum hakam fiqh yang kita sebut biasanya munakahat. Kalau Ustaz Fris. Ustaz, lain Ustaz Fris. Kalau yang Ustaz dah cakap tadi, lain hujan kan? Kakak suspend lain kakak sebab sini pun hujan. Di sini hujan lebat lah kat Johor, hujan lebat. Sama Ya betul, banyak, Lain tak bagus. banyak tempat hujan, Masya Allah. Tak apa, kita tunggu Ustaz masuk balik insya-Allah. Sekejap lagi Ustaz masuk. Pada sahabat yang baru ikuti kelas ni, Ina ada share gambar kitab dan muka surat kita mula hari ni, insyaAllah. Ni tajuk pertama dalam fiqh. Sangat tak terlambat kalau nak beli kitab, insyaAllah. Ustaz kata kejap ya. Baik, terima kasih adik Intan. Ustaz terkeluar ke? Tak lain Ya, sana Mak tadi. Fah. Dekat sini ni apa ni hujan lebat ribut petir semua dekat Johor ni. Ustaz dah Tadi Ustaz bagi tahu dah tadi. Ustaz dah Dah panjang datang. dah Ustaz. itulah Ribut, cabaran ribut. dia. Baru Baru je sebut itulah. awal-awal tadi. Baru nak cerita munakahat. Baru kita nikah je dia terus putus. Dia Ya macam. Allah. Maknanya next cerita Ustaz, jangan cerita pasal tu. Itulah maknanya mungkin kena nikah ke tak tahulah, wallahu alam. Tapi nak cerita dia ada yang namanya munakahat. Tu yang ketiga. Manusia ni juga ada kekuatan emosi, perasaan. Perasaan kadang-kadang tak puas hati, marah, geram, marah ke orang, sakit hati dengan orang, rasa cemburu, rasa apa. Kerana manusia tu dia bermuamalah.
Jadi Islam datangkan garis panduan namanya hukum fiqh dalam bab nama dia jinayah. Dalam bab jenayah. Macam itulah. Jadi, tapi ada satu sudut yang lain memang betul-betul penyelesaian. Ada, bukan tak ada. Tapi bukan semata-mata itu. Garis panduan dulu. Jadi kalau orang tu, cuma susunan dia cantik kan? Mula-mula ibadah, kemudian muamalah, kemudian munakahat, kemudian jenayah. Apa hikmah dia? Kalau dalam kitab fiqh biasa susunan dia gitu. Kenapa ibadah? Sebab sejurus orang itu dia mukallaf, baligh. Benda pertama sekali yang dia akan terlibat namanya urusan ibadah. Sebab manusia semuanya perlu taharah, semuanya perlu solat, semuanya perlu zakat sampai masa. Tapi sejurus baligh tu biasanya solat, puasa dan lain-lain ibadah yang asas. Tapi muamalah, cari duit apa semua kan nanti bila dia dah umur dia menginjak besar sikit. Dan lepas baligh, kalau lelaki baligh, lepas tu dah mula cerdas, boleh bekerja, nanti terlibat muamalah. Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, tumpang menumpang. Apalah perkara muamalat. Dan kemudian bila dia cari duit, dah kerja, dah ada kemampuan, kan nanti nak nikah kan? Nak berkahwin kan? Jadi dia perlu belajar yang namanya bab munakahat. Walaupun munakahat ni asasnya daripada muamalat juga, tapi munakahat. Talak, rujuk macam mana, khuluk macam mana, ilak macam mana, li'an tu apa, laknat melaknat maknanya apa, qazaf tuduh orang berzina, tuduh isteri berzina tu macam mana, dia kena belajar dulu. Rujuk macam mana, talak bain macam mana, talak bain sughra ke, rujuk yang apa, talak raj'i ke, talak yang boleh rujuk ke, talak tak boleh rujuk ke, hal-hal yang macam itulah, termasuk zihar dan sebagainya. Dan terakhir sekali jenayah. Kenapa jenayah? Sebab jenayah ni biasa setelah hidup itu ada panduan hukum, biasanya jenayah ni benda yang paling akhir sekali yang dilanggar oleh manusia. Benda yang paling belakang sekali yang dilanggar. Jadi orang kalau dah sampai peringkat membunuh, selalunya yang depan-depan pun dia akan rosak. Ibadahnya rosak, muamalahnya rosak, biasanya munakahat pun kadang-kadang dilanggar, tapi sampai ke peringkat jenayah. Dan kerana generasi sahabat, antara benda yang paling sikit mereka lakukan adalah yang namanya bab jenayah. Yang paling hujung lah. Baik, sekarang kita pergi kepada muka surat 62. Kata pengarang kitabun, kitab tentang bersuci, taharah. Sekarang kita tengok nota kaki 43. Perkataan kitab, ni bahasa Arab lah, dari segi bahasa Arab. Perkataan kitab diambil dari masdar. Masdar katbun. Asal makna kitab, kataba yaktubu maknanya jama'a, yajma'u, mengumpulkan. Jama'a ba'dahum ba'da. Orang Arab selalu mengatakan takattaba banu fulanin. Orang daripada Bani Fulan tertentu sedang berkumpul. Takattaba. Kataba maknanya kumpul. Jadi ia sama dengan perkataan katibatur ramli. Maknanya himpunan, kumpulan, tumpukan pasir-pasir. Ramli tu maknanya pasir. Jadi asal makna kitab tu kumpul. Tapi apa yang dikumpul Ustaz? Kitab. Asal dulu kalau huruf tu digabung dengan satu huruf, huruf lagi digabung satu huruf, lepas tu dikumpul-kumpul-kumpul jadi perkataan, dikumpul-kumpul-kumpul jadi ayat, dikumpul-kumpul-kumpul jadi karangan, dikumpul-kumpul-kumpul jadi muka surat, dikumpul-kumpul-kumpul jadi satu tajuk, dikumpul-kumpul-kumpul jadi beberapa bab, dikumpul-kumpul-kumpul, akhirnya jadi satu perbahasan ilmu tertentu. Jadi oleh kerana dikumpul tajuk ke tajuk, perkataan ke perkataan, perenggan ke perenggan, ayat ke ayat, huruf ke huruf, maka jadilah dinamakan himpunan, kumpulan. Namanya kitabun. Asal makna kitab bukan buku. Ini kalau orang belajar dia punya apa? Asal makna bahasa Arab lah. Tapi kalau hari ini kita sebut kitabun, maknanya kitab, buku ataupun bab tertentu lah. Bahasa moden begitu saja. Baik. Sekarang ni kita pergi pula namanya kitab taharah bersuci. 44. Jumhur. Apa makna jumhur? Bismillah. Sepakat. Majority. Kebanyakan. Jumhur. Kebanyakan. Kebanyakan, majority. Jumhur bukan jumhuru-hara. Jumhur maknanya apa? Kebanyakan. Fuqaha apa? Fuqaha. Ahli fiqah. Ahli fiqah. Ahli fiqah.
Dalam konteks buku ni kita terjemah ahli fiqh lah. Walaupun faqih ada makna lain, ahli fiqh lah. Bukan keluar kahak, bukan. Fuqaha. Bahasa Arab tu, faqih, dia punya plural dia fuqaha. Baik. Majoriti ahli fiqh ketika mereka menulis atau menyusun hukum hakam fiqh akan memulakan dengan tajuk taharah. Unik tau. Padahal rukun Islam tu syahadah. Padahal rukun iman tu beriman kepada Allah. Tapi bila buat kitab fiqh, dia tak tulis bab yang pertama syahadah, lepas tu terus solat. Tak. Dia pergi kepada taharah. Kerana apa? Kerana taharah adalah syarat supaya solat yang merupakan tiang agama tu, rukun yang terpenting setelah syahadah tu, supaya solat itu menjadi sah. Jadi maknanya nak pastikan solat sah, kena settlekan taharah. Nak pastikan solat sah, jangan cerita jauh-jauh dulu baca Fatihahnya betul ke tidak. Istinjaknya betul ke tidak. Sebelum nak cerita solat itu sah ke tak sah, jangan terus kepada bacaan tahiyat akhir dulu. Tapi wuduknya sah tak? Macam itulah. Jadi oleh kerana semuanya akan kembali kepada yang tadi tu, taharah, maka taharah ditulis bab yang terawal. Majoriti fuqaha. Taharah juga adalah muqaddimah kepada semua hukum hakam. Semua hukum hakam. Banyaklah. Satu orang perempuan nak ditalakkan, talak dia sah ke tak sah, haram ke tak haram, suami dia berdosa ke tak berdosa, kembali kepada keadaan perempuan. Dia tu bersih ke tak bersih, haid ke tak haid. Oh tengok dah taharah ke belum. Nanti satu orang begini, tengok pula kembali. Ada banyak semua hukum hakam tu bermula dengan taharah. Faedah. Keutamaan yang ditunjukkan para sahabat. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini berkata dalam kitab besar mazhab Imam Syafi'i, Mughnil Muhtaj, para sahabat Nabi mendahulukan, bukan mengutamakan, dahulukan. Jadi semua utama, tapi dahulukan yang mana dulu? Menyusun. Mendahulukan ibadat ke atas muamalat sebagai perhatian kepada perkara-perkara agama. Jadi sebelum nak cerita perkara duniawi, nak berniaga, boleh berniaga ke tak boleh berniaga, boleh pinjam ke tak boleh pinjam, mula hutang ke tak hutang, gadai sah ke tak gadai tak sah, muamalah sah ke tak sah, macam mana cara dia? Okey, sebelum tu dahulukan pada perkara agama. Kemudian mendahulukan muamalat ke atas munakahat. Pada muamalat barulah munakahat. Dan apa yang berkaitan dengannya kepada keperluan manusia yang sangat perlu kepadanya. Sangat perlu kepada muamalat. Berbanding munakahat, kena cari makan, kena cari duit, kena cari minuman, kena cari penghasilan, kena cari nafkah. Yang itu lebih utama dulu. Dan mendahulukan munakahat ke atas jenayat kerana kedudukannya lebih rendah dari sudut keperluan. Jadi jenayat tu lebih rendah dia punya keperluan dia, dan mengakhirkan, mengkemudiankan, melaskan jenayat itu kerana jarang terjadi bab jenayat, kes jenayah itu berbanding dengan keadaan para sahabat sebelum datangnya agama Islam. Sebelum datang kepada agama Islam sampai, sebelum Rasulullah menerima wahyu, kira-kira bab paling kritikal kalau kita nak belajar, bab jenayat lah. Bunuh orang, tanam orang hidup-hidup, isteri yang uzur dihalau keluar. Jadi perangai dia teruk. Bab jenayat ni, lepas tu bila marah kat isteri diziharkan, dibiarkan tidak digauli, disetubuhi ataupun disantuni dengan baik. Lepas tu antara macam bentuknya macam gantung. Jadi jenayat tu banyak. Tapi setelah datangnya Islam, setelah mereka tu ditanamkan dengan akidah macam yang tadi tu, yang kita belajar mula-mula akidah, rukun iman depan apa semua tu, akhirnya mereka tu jadi lunak hati dia. Jadi mula dengan apa? Ibadah kepada Allah. Bab solat, bab apa. Lepas ibadah, baru fikir tentang dunia untuk cari makan, cari minum, cari penghasilan. Jadi sebelum nak masuk dalam bab dunia, penghasilan, pendapatan, perolehan dan juga kemampuan, maka kena belajar bab muamalat. Kemudian bila dah ada kemampuan, nanti nak belajar bab
yang namanya munakahat supaya tahu. Tapi para sahabat belajar last sekali bab jenayat. Kerana setelah datang Islam, hampir-hampir amat sedikit terjadi kes-kes jenayah berbanding sebelumnya. Sebelumnya maknanya sebelum datangnya agama Islam. Tapi dalam bab aksentuasi kita pada hari ini, kita belajarlah semua. Semua kita belajar insya-Allah. Serba sikit lah. Tak mendalam tapi serba sedikit insya-Allah. Baik, hikmah tengok sebelah 63, 63, 63, 63, 63. Kenapa tajuk taharah selalu didahulukan? Antara hikmahnya juga, bab taharah ni selalu dikedepankan, didahulukan, ialah kerana Islam sangat menggalakkan umatnya sentiasa apa? Sentiasa apa, Mak Haji? Sentiasa bersih, Ustaz. Bersih dan suci. Sama ada zahir ataupun batin. Jadi melambangkan seperti itulah. Sebab tu taharah. Baik, makna dan kepentingan taharah. Bila sebut bersuci je, otak kita kena fikir apa? Itu penting. Bila sebut tayamum je, otak kita kena fikir apa? Itu penting. Bersuci air. Tayamum. Tengok. Nanti kita tengok. Bila bersuci je, apa yang kita fikir? Itu penting. Macam itulah kan. Kalau fikir wuduk je, otak kita fikir apa? Apa yang kita fikir tu kita nak set sekarang ni. Okey, tengok. Dari segi bahasa, taharah bermakna suci, bersih. Dari segi syarak, ia bermaksud suci dan bersih daripada najis atau hadas. Suci dan bersih daripada najis atau hadas. Untuk membolehkan dia mengerjakan ibadah seperti solat atau sebagainya. Jadi bersuci daripada hadas, bersuci daripada najis. Jadi kalau tak kita pakai taharah saja, nak bersih dari hadas, nak bersih dari najis. Suci dari hadas, suci dari najis. Yang tak ada apa Ustaz? Suci dalam debu. Tapi memang tayamum pakai debu yang suci. Memang pakailah debu yang suci. Tapi suci dalam debu tu cerita lain. Baik Jadi dia punya otak kita akan fikir apa? Taharah, bersih, kebersihan, membersihkan, bersuci, suci dari hadas, suci dari najis. Jadi besok nak semayang, aku suci tak dari hadas, aku suci tak dari najis. Besok nanti nak tawaf, aku suci tak dari hadas, aku suci tak dari najis. Besok nak masuk dalam masjid, aku suci tak dari hadas, aku suci tak dari najis. Sebab kita nak settle taharah sebelum masuk kepada yang namanya ibadat tadi. Jadi sekarang dah boleh anggap kalau saya sebut taharah saja, dua benda dalam otak kita. Dari hadas, dari najis. Macam itulah. Okey. Macam mana? Baru kita lanjutkanlah macam mana. Okey. Sekarang ni kata pengarang. Suci dari hadas ialah dengan cara, satu, mengambil wuduk. Kedua, mandi. Ketiga, tayamum. Suci daripada najis pula ialah menghilangkan najis yang ada pada pakaian, badan dan tempat. Badan, pakaian dan tempat. Jadi kita nak semayang, tidak disyaratkan lantai luar pagar rumah kita tu suci. Sebab dia bukan pakaian kita, dia bukan badan kita, dia bukan tempat kita nak ibadah. Ustaz, saya nak semayang, okey. Tapi saya semayang kat kebun, okey. Kebun saya tu 2 ekar. Dekat pagar kebun saya tu ada tai anjing. Saya nak semayang kat tengah-tengah kebun. Apa kaitan tai anjing dekat pagar ujung sana, awak kat sini? Yelah, tanah tu kan nama saya. Jadi nama saya tanah ni 2 ekar. Ada tai kat atas tanah 2 ekar. Boleh tak saya semayang? Jadi kita fikir tak logik lah tanya soalan begitu. Tapi dalam nampak macam tak logik tu, sebenarnya the point is, kan dah keluar bahasa Ingulus sini. Point dia ialah, bila sebut dituntut bersih dari najis tu bukan tanah kita, bukan kereta kita, tapi badan, pakaian, tempat. Tempat di mana kita dituntut ibadah yang memerlukan taharah lah, senang cerita. Jadi cerita dia gitu Jadi jangan tanya, Ustaz, saya tengah semayang hormat waktu.
Tiba-tiba saya semayang dalam kereta. Tiba-tiba kereta saya terkena lenyek. Dia melenyek tai ayam. Adakah dikira saya terkena najis? Badan, pakaian, tempat. Tempat tu yang mana kita berada. Jadi jangan tanya tayar kereta. Tayar kereta dah jauh sangat. Walaupun kita naik kereta. Jadi ceritanya tempat kita tu. Okey, sabar dulu. Jangan kita cerita jauh-jauh. Kita nak cerita bawah tu. Hukum bersuci. Ustaz jadi blur Ustaz, skrin Ustaz. Oh, jadi blur? Ya. Apa kenapa? Sebab apa jadi blur? Oh, alamak. Oh, kejap. Kadang-kadang dia... Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak magic? Jadi magic Pasal semua. tadi Ustaz cakap Jawa kan. Oh, sebab cakap Jawa tadi. Baik. Jadi dapat gambaran najis dengan hadas. Sekarang ni hukum bersuci. Kenapa dekat sini kita kena bagi fokus sikit? Sebab daripada sinilah nanti yang lain-lain tu kita mudah nak kontrol. Yang ini cerita berkaitan dengan apa? Macam itulah. Jadi sebut taharahnya ingat dua itulah asasnya. Hukum bersuci. Hukum bersuci dari hadas dan hukum bersuci dari najis adalah wajib secara ijma'. Ijma' maknanya sepakat para ulama. Memang sepakat. Sebab tu kalau ada orang dia buang air kecil tapi dia tidak istinja, berat sebenarnya hukum dia. Kalau ada orang dia tak kisah tentang najis yang ada pada diri dia, berat sebenarnya. Ataupun orang tak kisah tentang bab hadas, berat sebenarnya. Sebab melibatkan semua ibadah. Melibatkan banyak ibadah lah. Baik, kita tengok bahawa taharah adalah anak kunci dan syarat sah solat. Taharah wajib hukumnya ke atas setiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tengok sebelah 64, muka surat 64. Faedah. Yakin atau syak sama ada suci atau berhadas. Imam Jalaluddin As-Suyuti ataupun boleh saja sebut As-Sayuti menyebutkan sesiapa yang yakin dia dalam keadaan suci lalu dia ada rasa syak, mungkin aku dah berhadas, maka dia dikira suci. Sebab sebelum tu dia yakin dia dah suci. Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan hadas dan dia syak apakah dia sudah bersuci, maka dia adalah dalam keadaan berhadas. Ini sebenarnya dipanggil dhabit kalau tak silap saya. Itu dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair ni cerita tentang kawaid fiqhiyah dan juga dhawabit. Macam ni gini. Kita tak nak keluar istilah banyak sangat, tapi kita cakap catatan dia gini. Saya dah yakin tadi saya dah ambil uduk. Ni petang ni. Pukul 6.30 saya dah ambil uduk. Habis je kelas ni, saya terus bergerak, saya terus pergi menuju ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, sampai kat masjid, tiba-tiba saya sampai, azan pun sudah berkumandang, orang lagi sikit nak iqamat. Tiba-tiba datang kat hati saya, tadi masa aku dalam kereta, aku ada terkentut tak? Macam terkentut, tapi seingat aku tak ada terkentut. Ada terkentut tak? Ingat balik. Baik. Orang yang situasi begitu, sebenarnya yang dia yakin dia dah bersuci. Kat rumah tadi dia memang yakin jelas. Yang tepat tu dia dah yakin. Cuma ketika dia berada dalam keadaan yang suci tadi tu, tiba-tiba di tengah-tengah tu datang syak. Sama ada dia berhadas atau dia tidak berhadas. Dia tak pasti. Maka jawapannya kekal. Dia akan kembali kepada asal yang pasti, yang jelas, yang yakin tadi bahawa dia adalah suci. Dia adalah suci. Yang kedua, saya pergi ni masjid dalam keadaan saya memang tak ambil wuduk. Memang tadi yang namanya saya tak ada wuduk. Lepas buang air kecil, saya duduk-duduk, minum-minum apa semua. Kejap lagi saya pun sampai pergi ke masjid. Saya masuk masjid, saya pergi bilik air. Nak terbuang air kecil lagi sekali. Saya masuk bilik air, kemudian saya terus pergi ke tempat sembahyang. Baru nak langkah masuk kat dewan solat, saya pun teringat. Aku ni basah-basah tadi memang masuk bilik air.
Tapi aku wuduk ke tak wuduk tadi Aku masuk dari bilik kat rumah, aku memang buang kecil. Memang aku datang confirm tak ada wuduk. Aku datang masuk masjid, aku pun terburu-buru parking. Rasa macam nak terbuang kecil lagi. Aku masuk bilik air. Masuk bilik air memang masuk. Basah memang basah. Semua dari. Tapi lepas tu, ni dah masuk nak dekat tempat solat ni. Nak takbiratul ihram ni. Aku ambil semayang ke tidak? Tengok yang ni. Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan berhadas. Asalnya tadi dia berhadas tadi. Dan dia syak dalam keadaan dia suci. Aku ni dah suci ke belum? Dah ambil wuduk ke belum? Maka jawapannya ialah ketika itu dia kena buat keputusan dia berhadas sebenarnya. Jawapan dia settle, terus patah balik, pergi ambil wuduk. Jadi catatan dia macam itulah. Itu contoh saja. Baik. Kemudian kita pergi syarat wajib taharah. Apa syarat wajib taharah? Satu orang tu dia orang Islam, wajib taharah. Kemudian dia berakal, waras, wajib taharah. Jadi kalau orang gila, dia tak mandi wajib, dia tak istinja, dia tak ada dosa lah. Sebab dia dah tak ada hukum akam. Apalagi kalau gila tidak waras sejak daripada sebelum balik. Jadi begitulah dia. Yang ketiga, orangnya sudah balik. Tapi kalau belum balik, kita wajib ajarkan kepada dia untuk taharah. Kita wajib ajarkan kepada dia, namanya taharah. Suruh dia taharah. Saya cuba juga sekerap mungkin. Anak saya kalau masuk bilik air, pesan, buka air. Buka air tu supaya dia tu istinja dengan betul tujuan dia. Sebenarnya kalau dah besar, dah faham, tak buka air pun tak apa dekat baldi tu. Masuk kaki kiri. Doa baca. Macam itulah. Kita kena cakap. Tak boleh masuk bilik air, dia dah pandai dah kencing, dia dah pandai. Bagus, dengan mak bapaknya kena kencing. Sebab dia ingat asal pandai tu maknanya mengeluarkan air kencing dan pakai seluar serta keluar dengan senyum tanda riang kerana telah membuang. Itu bukan pandai. Setakat buang, lepas tu gembira, minta maaf, monyet pun pandai. Setakat buang, lepas tu happy keluar bilik air, kucing kalau kita didik pun pandai. Tapi anak kita bukan kucing. Anak kita bukan monyet. Cuma kita yang buat dia macam monyet, tapi bila anak kita orang cakap monyet, kita marah. Tapi kita buat anak kita macam binatang, kita tak sedar. Sebab kita ni pantang orang cuit anak kita. Tapi kita buat buruk pada anak kita, kita tak fikir. Itu masalah kita. Baik. Cara Islam ialah bila dia tu meniti kepada yang namanya umur mumayyiz, kita kena beritahu. Nanti buang air kecil, pastikan istinja, cangkung. Kalau lelaki cangkung, jangan berdiri. Kadang dia terikut budak kat sekolah, kadang dia terikut kawan-kawan dia yang masuk bilik air tertentu, kadang-kadang buang air kecil berdiri. Kadang-kadang dia singgah R&R, dia tengok ada sebahagian orang dewasa, dia tak cakap dengan kita. Kita suruh dia pergi buang air kecil. Tapi kita tak pernah ajar dia berdiri, tapi dia pergi R&R, dia tengok, ramai je orang berdiri. Yang seorang tu beratur, orang lelaki tu siap pakai songkok aji lagi. Dia kata lagi terror daripada bapak aku. Bapak aku pun tak pakai songkok aji, kata dia. Oh, rupanya Pak Haji boleh. Mungkin bapak aku dia belum jadi Pak Haji kot. Sebab tu dia cangkung. Aku nak jadi Pak Haji lah. Jadi aku pun kencing berdiri. Dia mungkin tak cakap. Tapi gambaran persepsi tu untuk budak, dia dekat. Jadi benda-benda tu biasa berlaku dalam masyarakat kita. Dan saya cerita ni bukan benda yang pelik-pelik ataupun yang tak berlaku. Benda yang sebenarnya berlaku, cuma kita tak perasan dan tak ambil berat saja. Jadi cara mengatasinya kita beritahu. Wajib taharah, mesti beristinja bersih. Dan apabila wajib taharah bila bagi perempuan walaupun dia dah uzur ketika dia berhenti haid dan berhenti darah nifas. Maknanya habis tempoh 15 hari haid ataupun hari yang adatnya ataupun kering nifasnya, maka ketika itu wajib taharah. Bila bagi wajib taharah? Apabila masuk waktu solat. Saya ni tak wajib wuduk, tapi bila masuk je maghrib, datang kewajipan wuduk ke atas saya. Datang kewajipan membersihkan diri dari najis ke atas saya. Datang kewajipan mandi wajib ke atas saya. Tapi kalau saya ni tidak berhadas besar dan memang dah ambil wuduk pun sebelum maghrib dan memang tak ada najis pun, tinggal kewajipan solat saja.
Nanti bila saya dah selesai maghrib, jawapan dia, saya tak wajib lagi wuduk untuk isyak. Tak wajib. Sunat saja. Saya nak wuduk sebelum isyak pun boleh, saya tak nak wuduk pun boleh. Tapi bila masuk saja waktu isyak, datang kewajipan taharah. Dah masuk waktu. Kewajipan taharah. Taharah tu apa? Angkat, sucikan diri dari najis, sucikan diri dari hadas. Taharah bukan bersihkan diri dari luka semata-mata, dari peluh semata-mata, bukan. Dari najis, dari hadas. Dari najis, dari hadas. Otak kita fikir dua tu. Dari najis, dari hadas. Dia mesti kembali ke situ. Jadi masuk je isyak, sebenarnya wuduk tak wajib bagi saya. Kalau saya mati sebelum isyak, saya tidak diwajibkan wuduk untuk isyak. Tak wajib. Tapi bila masuk saja waktu isyak, maka datang wajibnya solat ke atas saya. Sebab saya Muslim. Ada syarat nombor 1 tadi. Saya Islam, saya dah balik, saya berakal, saya tidak ada darah haid, darah nifas. Maka dah masuk waktu. Datanglah kewajipan taharah. Saya kena bersihkan diri daripada apa tadi? Dari najis, dari yang namanya hadas. Setelah saya dua ni saya bersihkan yang dengan nama taharah, barulah disusuli selepas itu namanya melaksanakan ibadah solat. Jadi ulama' cuba gitulah. Lepas tu syarat yang lain, tidak tidur. Kalau tidur ditangguhkan sebab dia tak perasan. Tidak lupa. Kalau lupa nanti dimaafkan. Contoh orang tu dia tak semayang maghrib. Dia mati-mati dia ingat dah semayang maghrib. Sekali dah sampai isyak, bila dah semayang isyak dia nak semayang. Yang aku tadi semayang. Aku ingatkan aku dah semayang maghrib. Rupanya yang aku semayang maghrib tu semalam. Siapa pernah rasa suasana tu? Saya pernah rasa tau. Ustaz selalu jaga kalau tidur siang, jaga dekat maghrib dia rasa subuh. Ya Allah. Subuh dah cerah, sudah. Ya Allah. Jadi kalau lupa, dia belum wajib lagi. Sebab lupa ni diangkat catatan pena. Tapi bila dia ingat saja ketika wajib. Contohnya dia lepas dah isyak tu, dia dah fikir-fikir dah semayang isyak. Rupanya yang aku ingat dah semayang maghrib, rupanya belum. Yang aku ingat semayang maghrib tu semalam. Masa tu ingat. Ketika itu untuk dia wajib. Wajib untuk dia taharah untuk melaksanakan qada isyak tadi, qada maghrib tadi. Tapi kalau dia dah memang sedia ada berwuduk, selesai. Tinggal namanya wajib solat maghrib qada saja. Macam itulah kira-kira nak memahamkan gitulah. Kemudian tidak dipaksa ataupun dengan catatan wajib taharah bila ada air dan atau debu tanah yang suci. Sebab kenapa? Kalau dia berada di satu keadaan yang langsung tak ada debu dan tak ada air, jawapan dia tak wajib taharah lah. Nanti dia wajib melakukan sesuatu untuk membolehkan solat. Tapi hadas tak terangkat. Tapi najis mungkin tak terhilang. Tapi dia boleh melakukan sesuatu untuk membolehkan solat. Itu sajalah. Atau kalau yang membolehkan solat tu pun tak ada, jawapan dia akan melaksanakan ibadah dengan apa adanya ia pada ketika itu. Contoh, ada orang tu dia dimasukkan dalam penjara batu, penjara besi di bawah tanah 7 tingkat ke bawah. Diberikan penyiksaan, tidak ada air, tidak ada debu, tidak ada apa-apa. Hanya berdindingkan 6 sudut yang mana semuanya besi. Depan besi, belakang besi, kanan kiri besi, bawah besi, lantai, atas besi. Tak ada apa-apa. Habis datang waktu solat dia nak semayang. Jawapan dia semayanglah dengan apa adanya ia. Macam itulah. Contohnya. Contoh saja tapi bukan mesti gambarannya mesti berlaku. Bukan. Nak ceritakannya bila dia tak ada air dan tak ada debu tanah yang suci, maka tidaklah sampai dia tu berdosa kerana tidak taharah. Dia syarat dia jadi wajib bila ada air atau ada debu. Habis kalau dah dua-dua tak ada, jawapannya tak adalah. Datang kewajipan. Okey. Ustaz nak tanya sikit boleh? Kalau misal kata dalam situasi tadi tu kan yang Ustaz cakap yang berdindingkan semua tu. Masuk penjara. Masuk penjara. Kalau kat dinding tu ada macam debu-debu tu boleh tak selit untuk tayamum? Nak main selit ni. Luar biasa petang-petang tanya selit ni. Ceritanya ialah nanti kita akan belajar ke depan dalam mazhab Imam Syafi'i syarat dia mesti debu tanah. Dia tak boleh habuk
dia tak boleh pasir, dia tak boleh pasir halus, dia tak boleh tepung, dia tak boleh bedak, dia tak boleh tepung jagung, dia tak boleh tepung ubi, dia tak boleh, dia mesti debu tanah. Tapi tentang mazhab lain yang membolehkan debu-debu selain daripada debu tanah, itu cerita lain. Macam mana dia letak tangan dekat dinding-dinding ke apa yang ada abuh-abuh ataupun debu-debu tertentu, tu cerita lain. Tapi kita akan fokus nanti ceritanya berkaitan dengan ceritanya ialah debu tanah yang suci. Okey? Bagus, Baik, soalan yang baik. terima kasih. Bagus. Baik, kemudian berusaha, syarat wajib taharah ialah berusaha melakukan taharah setakat mana yang boleh. Setakat mana yang boleh tu nanti dia adalah cerita. Kalau benda-bendanya semua tak ada ni, air dah, setakat mana yang boleh. Baik, untuk kita bersihkan diri dari hadas dan dari najis tadi, taharah, kita memerlukan juga yang namanya alat. Apa alat untuk membersihkan? Maknanya mekanisme dia apa? Bendanya apa? Alat yang digunakan. Baik. Alat yang digunakan secara umum untuk tiga-tiga tujuan ni secara umum juga. Iaitu ada 3. Tengok tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jadi 3 catatan dia. Kita perlukan 3-3 ni dalam bab untuk najis atau untuk hadas. 3 ni. Baik. Yang pertama. Alat yang perlu kita ada untuk membersihkan, untuk bertaharah ialah air mutlak. Ia terbahagi kepada beberapa bahagian. Ini memang apa kita nak kata, memang kita dulu dah pernah belajar lah. Dalam siapa yang pernah mungkin sekolah rendah ke pernah belajar juga, sekolah agama pun pernah belajar juga. Iaitu dalam kategori air mutlak, air yang turun dari langit, termasuklah air hujan, air salji yang telah cair, air embun. Juga air yang muncul dari bumi, termasuklah air mata air, air perigi, air sungai, air laut. Yang mana apapun warna dia, apapun dia punya bau dia, apapun keadaan dia, selama mana dia adalah bukan dicampur dengan benda unsur-unsur luar, maka dia dikira sebagai air mutlak. Jadi kata pengarang, tengok sebelah muka surat 65, semua air yang telah disebutkan ini, yang 3 dari langit, 4 dari bumi ni, semuanya dikira sebagai, dihukumkan sebagai suci. Tanpa perlu kita pertimbangkan sifat asalnya. Sebab mungkin ada satu sungai, air dia agak payau-payau. Mungkin ada satu sungai, air dia agak jernih. Mungkin ada satu sungai, airnya agak warna dia coklat-coklat sikit. Mungkin selama mana dia adalah sebenarnya memang air sungai itu memang begitu, jawapannya dia dikira suci. Sama ada warna dia putih atau hitam, dia jernih atau keruh, ataupun air dia mungkin rasa masam, ataupun dia rasa masin, ataupun rasa payau, rasa tawar. Tak kira. Kerana dia asalnya memang begitu. Dan Allah jadikan daripada sumber yang 7 itu memang dikira terus sebagai air yang namanya air mutlak. Jadi kalau ada orang dia basuh dengan air laut. Air laut tu kan pada dasarnya dia mengangkut juga benda kecil-kecil, halus-halus, ada pasir-pasir halus-halus, lepas tu dia ada masin-masin. Macam tu kan? Air laut kan gitu kan? Siapa yang pernah mandi laut dia tahulah. Dan mesti kita sebahagian besar daripada kita pun biasalah pergi ke laut kan? Tak percaya? Cuba angkat laut tu, cuba wuduk kat laut. Cubalah wuduk dulu kat laut. Dengan kemasinan dia, dia ada lekit-lekit sikit. Tapi itu mutlak. Tapi bukan bermakna kita bila ambil air paip, kita campur garam, kita buat ukuran sama masin dengan laut, maknanya air garam kita boleh dibuat yang namanya air mutlak. Tak boleh. Sebab kemasinan yang ada pada air gelas kita atau air botol kita adalah kerana unsur luar yang dibawa ke dalam air itu. Walaupun jernih. Sedangkan laut tu warna dia macam gelap-gelap sikit-sikit, gelap-gelap sikit-sikit. Tapi kemasinan dia adalah kerana original dari laut itu yang sebagaimana ianya itu. Jadi ukuran dia bukan pada masin atau tidak. Tapi pada dia tu memang adalah air laut
yang menjadi ketetapan syarak, dia itu dikira sebagai air mutlak. Itu alat yang pertama. Alat yang kedua, apa dia? Untuk namanya bertaharah. Saya tak cakap bertayamum. Saya tak cakap berwuduk. Saya tak cakap mandi wajib. Saya tak cakap bersihkan diri daripada najis mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Saya sebut alat untuk bersuci. Bila bersuci tu, sama ada tujuan dia menyucikan dari najis, atau mungkin dia boleh menyucikan dari hadas, atau boleh digunakan untuk menyucikan najis dan hadas. Air mutlak boleh digunakan untuk menyucikan dari najis dan hadas. Debu tanah hanya digunakan dalam bab hadas. Walaupun tidak mengangkat hadas, tapi dalam keadaan tertentu dia membolehkan kita beribadah dengan sebagai ganti kepada mandi wajib dan wuduk. Tapi jangan pening-pening. 3 alat ni gunakan perkataan ni untuk bersuci. Jadi saya tak cakap untuk berwuduk, saya tak cakap. Mana ada orang debu tanah guna untuk wuduk. Debu tanah tu untuk tayamum, bukan untuk wuduk. Wuduk air. Jadi ceritanya alat yang kedua untuk bersuci. Bila bersuci tu lebih umum. 2 benda tadi ya. Bersuci, alat yang kedua ialah tanah atau dengan kata lain debu tanah untuk bertayamum. Dan yang ketiga, alat yang perlu digunakan juga ialah batu atau daun atau kertas atau tisu dalam urusan namanya beristinja. Jadi alat istinja apa? Air. Alat istinja apa? Batu. Alat istinja apa? Kertas. Alat istinja apa? Daun. Alat istinja apa? Tisu. Ini contoh yang ada. Jadi sekarang dalam banyak-banyak alat istinja yang mana kita pernah gunakan? Air saja. Okey, petang ni kita cuba tukar. Masing-masing sekarang sila bangun, ambil 3 biji batu depan rumah masing-masing. Yang kenapa duduk depan handphone lagi tak gerak-gerak ni? Ada Ustaz, batu seremban dalam rumah boleh ambil. Batu seremban. Anak baru je ni main. Okey, ada. Masing-masing belajar. Ambil batu masing-masing. Maknanya ceritanya ialah selain daripada kita gunakan air, kita juga boleh menggunakan batu tadi. Sebenarnya. Dan kita juga kalau tak nak ambil batu, sediakan untuk maghrib ini, nak buang yang kecil sekejap lagi ni sebelum maghrib, sediakan yang namanya tisu. Nak buang yang besar pakai tisu, jangan pakai air. Nak buang yang kecil juga pakai tisu, jangan buang air. Jangan buang air pula. Jangan menggunakan air. Cuba saja. Tapi bila kami nak cuba Ustaz? Sabarlah, jangan petang ni. Tangguhkan dulu. Tangguhkan dulu ke maghrib lain. Sebab kita belum belajar 8 syarat istinja guna batu, guna tisu. Lepas 8 syarat tu kita dah belajar, kita dah fahami, dan kita cuba buat. Andai kata ada rezeki, Gema Nur Iman buat trip. Kita pakat-pakat tahun depan, kita pergi trip Rehlah Ilmu Gema Nur Iman. Seminggu ke Korea. Saya belum sampai Korea, ke Pulau Jeju. Pulau Jeju. Khas Gema dari GNI menuju ke Jeju I. Nak claim EJB ni pun tak jadi je Ustaz. Sebab JB tak best. Dia dekat sangat. Dia kalau Jeju dia jadi. Contohnya kan, dia bukan sebab Jeju tu. Nanti kita pergi kat sana, tiba-tiba bilik air dia jenis yang tak ada air. Jenis yang pakai kapet. Contoh saja, saya tak pernah pergi Korea. Saya pun tak tahu. Mungkin kat sana macam sini saja, Asia punya apa. Jadi tak tahu. Ataupun kita pergi negara yang dia memang cara istinja dia terbiasa tanpa air atau apa ke, kita tahulah. Jadi ketika itu kita nak sesuaikan diri, rupanya kita dah pernah buat. Contohnya. Jadi kata pengarang bawah tu,
kertas tisu, catatan tu, tengok catatan, kertas tisu boleh dijadikan sebagai pengganti batu untuk beristinja. Itu ada kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab-kitab fiqh pun semua ada. Al-fiqh ala madhahibil arba'ah, maknanya kitab fiqh berdasarkan 4 mazhab. Memang boleh pun. Cuma kita je tak biasa. Baik. Sebagai penutup, hikmah di bawah, air lebih banyak. Alhamdulillah, kata pengarang, dengan limpah kurnia Allah kepada hambanya, Allah telah menjadikan air itu lebih banyak daripada yang lain-lain yang kita sebut tu. Lagi banyak dari tisu, lagi banyak daripada pasir-pasir, batu-batu yang kita nak kutip, nak ambil tu. Air lebih mudah, lebih banyak. Syukur Alhamdulillah. Yang mana dan tak perlu kepada proses yang terlalu panjang dan tak perlu kepada yang namanya terlalu rumit untuk mendapatkannya. Nanti dalam bab ke depan kita akan tengok syarat alat ni apa. Boleh tak kalau batu tu basah? Boleh tak kalau tisu tu wet tisu yang basah? Kalau boleh, macam mana? Kalau tak boleh, sebab apa? Kalau buat juga, apa implikasinya, kesannya, hasilnya, dia punya tanggungjawabnya apa. Yang itu kita akan lihat dalam episod yang mendatang. Pastikan anda bersama 1 jam 60 minit bersama Ustaz Tak Berapa Don pada minggu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan manfaat. Baru nak tanya dah gelak. Itulah Selain daripada tisu, kertas biasa tak boleh? Kertas biasa boleh, tapi jangan ambil kitab Misbahud Duja lah. Kalau ambil kitab Misbahud Duja, saya berhenti Kita nak buat JNI besok. roket ke boleh lah kan? Kertas-kertas yang boleh menarik, menanggal, mencari najis tu, baru boleh lah. Okay, terima kasih Ustaz. Ustaz, dari yang Itulah. saya faham, batu, daun, kertas ni kan, tisu ni, ini kalau kita ada air pun kita boleh gunakan untuk beristinja, betul kan? Betul tak? Betul kan? Cuma tayamum tu saja, kalau tak ada air baru menggantikan, betul? Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Semoga apa yang kita belajar ni menjadi pintu masuk, yang mana kebanyakan persoalan itu nanti dia menyusul pada tempat-tempatnya, ada tu cerita-ceritanya. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang mendatang. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz nak cepat kan? Sebab banyak yang angkat tangan ni. Kita nak buka soalan ke Ustaz bergegas ni? Macam mana tu? Memang bergegas sikit. Satu boleh lah. Takut nak bertanya. Saya cuba kita bagi peluang satu sebab saya masjid saya agak jauh sikit petang ni. Silakan. Satu. Siapa ya? Okay, silakan jemaah. Satu saja. Saya tak nampak sebenarnya nama. Nampak mana Ustaz Serina ataupun Jamilah tu, Jamilah. Ada Jamilah yang kat tangan tu. Ada Jamilah bro. Kadang-kadang mungkin tertekan tak sengaja kot. Dr. Sarina nak tanya. Saya Ustaz yang kata tak berapa don tu kan. Untuk minggu ni saya rasa very straightforward. Cuma saya ada soalan daripada minggu lepas. Oh ya, Allahu Akbar. Kalau Ustaz boleh tolong. Kalau berdasarkan rukun taubat, kita ada 3 ke 4 kan. Kalau kita rujukkan bagaimana kalau seseorang tu dia meninggalkan solat dan dia bertaubat. Sebab kita ada, kalau kita tengok ada macam-macam pendapat. Ada yang kata perlu mengqadha solat-solat yang dia tinggalkan. Ada juga pendapat yang lebih ringan, dia katakan memadai sajalah dengan bertaubat supaya Allah menerima taubatnya dan teruslah beribadat seperti biasa dengan tidak perlu mengqadha solat-solatnya. Itu yang pertama. Yang keduanya saya dia terbaca yang ini. Dia kata bid'ah lebih disukai oleh iblis berbanding maksiat. Kerana maksiat dipohon bertaubat darinya. Sedangkan bid'ah tidak dipohon bertaubat.
Jadi ahli sunnah wal jamaah diperintah untuk memusuhi ahli bid'ah. Boleh tak Ustaz bagi sedikit? Kedua-dua statement itu dapat daripada kelas Google Meet yang lain atau dari buku? Itu daripada buku. Daripada buku. Buku yang dibaca terbitan siapa? Ingat tak? Saya tak ingat Ustaz. Okey, baik. Tapi bukunya bahasa Melayu. Ya betul, bukunya dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Saya mungkin dapat agak bukunya apa, tulisannya siapa, orangnya berumur sekitar berapa dan latar belakang fahamannya apa, insya-Allah boleh diagak. Cuma kedua-duanya secara umum adalah tidak benar. Tapi insya-Allah boleh tahu kitabnya apa, bukunya apa, penulisnya siapa, jawatannya apa, insya-Allah. Tapi saya tak nak mengesyak-ngesyak dulu. Tapi memang ada di pasaran. Cadangan saya, pengarang dan buku itu sepenuhnya tidak amanah. Sebesar apa pun nama dia, setinggi apa pun jawatannya, dan mungkin saja dia penasihat atau apa. Tapi yang saya ingin tegaskan sebagai respon ringkas ialah sepakat empat mazhab bahawa solat yang ditinggalkan itu perlu diqadakkan di samping bertaubat kepada Allah. Yang kedua, yang dimaksudkan ahli bid'ah tu bukan bid'ah yang namanya tahlil, talqin, bukan itu sebenarnya bid'ah. Yang dinamakan bid'ah itu ialah ajaran akidah yang bertentangan dengan majoriti umat, iaitu ajaran ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Saya simpul dalam satu ayat yang mungkin menggunakan 8, 9, 10 perkataan. Tetapi untuk memahamkan yang 8, 9, 10 perkataan ni, kita perlukan sedikit diskusi yang panjang dalam kitab yang lain. Seandainya kita diberi rezeki berpanjangan dalam urusan ini, insya-Allah satu hari saya berazam pada diri saya akan menjelaskan keseluruhannya juga insya-Allah. Wallahu alam. Sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab. Jadi hari ini bab taharah, mukadimah kepada semua hukum hakam. Maknanya penting untuk kita faham, ambil tahu dan belajar agar kita suci dan bersih untuk membolehkan mengerjakan ibadah. Taharah adalah kunci dan syarat sah solat. Wajib hukumnya ke atas setiap mukallaf, sama ada lelaki maupun perempuan. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sedikit pengumuman Ustaz, untuk makluman, Gubernur Iman akan membuat kutipan infak untuk pembinaan surau di Pondok Madrasah Rautul Arifin. Pondok tersebut tempat di mana Ustaz Fazrul Rahimi mengajar. Pondok tersebut dilanda ribut pada bulan lepas, tapi atas bantuan dan infak orang ramai, keadaan pondok telah dibaik pulih. Cuma DNI akan membuat kutipan bagi pembinaan surau untuk kegunaan pelajar-pelajar dan petugas di pondok tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan infak kita dapat sedikit sebanyak membantu. Jadi dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Sebelum saya terlupa, kuliah maghrib kita hari ini 8 malam bersama dengan Ustazah Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan fiqh, darah haid, nifas dan istiadah pukul 8 malam. Dan kuliah akhir kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Umairah binti Muhammad Saleh dengan Tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf 19 malam. Jadi sebagai penutup, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Tuhan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih. Terima kasih.